Apple MacBook Neo ni bukan isu padu ke tak, bab performance saya garanti mantap gila. Tapi anda sanggup ke tak belajar benda baru? Sebab dia punya operating system totally berbeza dengan apa yang kita selalu nampak, kita selalu guna. Nanti anda beli dia, anda turn on, anda macam kenapa? Mana dia punya Windows icon? Tak ada ni. Macam mana nak install software ni? Memang pening lah. That's why untuk video kali ni, saya bukan sahaja nak review Apple MacBook Neo, tapi saya akan tunjuk juga dia punya operating system supaya anda jelas, supaya anda tak cultural shock bila beli Apple MacBook Neo. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Kita mulakan dahulu dengan dia punya physical, which is ini antara benda yang sangat awesome ada dekat Apple MacBook Neo sebab harga dia below than RM3,000 Malaysia sahaja. Dia punya build quality ni solid gila guys. Dia punya material bukan plastik macam kebanyakan laptop lain. Dia pakai fully aluminium. Bila kita angkat tu, kita dapat rasa dia punya berat. Kita dapat rasa yang ini adalah sebuah produk yang premium. Lepas tu, dia punya tebal tu 1.15 cm dengan berat 1.23 kg, which is bagi saya sangat-sangat portable. Anda masukkan dalam beg, anda pikul lama-lama pun tak rasa sakit lah tulang belakang anda. Dia punya saiz 13 inci. Boleh dikatakan agak kecil lah. Dulu orang suka dengan laptop 14 inci. But now memang orang prefer laptop yang lebih besar, 15.6 inci. Mungkin sebab kalau layan movie, dia punya watching experience tu lebih short. Okay, untuk dia punya kekurangan, ini antara benda yang saya tak suka juga. Dia hanya datang dengan 2 port USB-C yang mana jarak dia sangat-sangat dekat. Untuk charging, anda boleh guna je. Mana-mana port USB-C ni tak ada masalah. Anda nak guna atas boleh, nak guna yang bawah ni pun okey. Cuma kalau anda nak guna untuk display, anda nak sambung ke projector, anda nak sambung ke monitor untuk second screen, anda kena guna yang atas ni lah. Isu dia bukan sahaja dia punya port tu limited tapi disebabkan jarak dia terlalu dekat. Bila kita cucuk pendrive ataupun SD card reader macam yang saya buat ni, anda tengok saya cucuk ni. Tengok, dia dah pun tutup satu port lagi. Kita hanya boleh guna satu saja. That's why, kalau anda nak beli Apple MacBook Neo ni, saya sangat-sangat recommend anda untuk beli USB hub. USB hub nanti saya letak yang saya recommend dalam ruangan description box below. Seterusnya, saya nak cerita tentang dia punya display, which is dia pakai liquid retina yang digunakan dekat Apple MacBook Air M3 sebelum ni. Dia punya brightness tinggi, that's why dia mampu tarik banyak warna keluar lah. Dia punya warna tu memang pop up cantik. Kalau anda nak guna untuk layan movie, anda nak guna untuk main game, anime macam Genshin Impact ni, sangat-sangat awesome. Plus, dia bagi kepada kita beberapa pilihan color profile sesuai dengan kegunaan kita. Option dia sangat-sangat banyak. Anda boleh pilih untuk movie, anda boleh pilih untuk color grading. Cuma saya nak mohon maaf sebab saya tak dapat nak sahkan dia punya accuracy tu. But still, kita boleh expect lah quality dari Apple. Takkanlah dia nak tipu kan? Dari segi ketahanan bateri. Saya guna untuk kerja biasa tanpa editing, tanpa main game. 4 jam dia akan drain bateri lebih kurang dalam 50%. But based on apa yang Apple claim dekat dia punya website tu, kalau kita guna untuk layan movie dekat YouTube ke, dia mampu tahan 13 jam. Kalau kita guna untuk surfing internet, browsing, dia tahan 11 jam. Untuk saya, be realistic. Kalau 4 jam dia punya bateri drain lebih kurang dalam bateri dia drain dalam 50%, total akan jadi 8 jam, which is sangat bagus untuk laptop yang bawah RM3,000 Malaysia. Seriously. Saya ada guna beberapa laptop lain untuk kerja saya, dia memang dapat tahan maksimum pun dalam 4 jam sahaja. Yang ni memang kita kena puji. Oh ya, keyboard untuk Apple MacBook Neo ni sangat sedap untuk digunakan. Tak rasa murah langsung. Dia punya key ni solid, tak ada wobble langsung. Bila kita tekan, kita dapat rasa dia padat. Dia tak rasa
kosong macam kebanyakan laptop bajet yang lain. Dan dia punya touchpad pun berfungsi macam biasa. By default untuk klik tu anda kena tekan 2 kali, tapi anda boleh tukar dia punya setting, pergi ke bahagian setting, anda buat touch to click lah. Cuma saya perasan dia ada banyak function yang biasa kita jumpa dekat MacBook lain, tak ada dekat dia. Itu antara dia punya kekurangan. Tracking dia precise, memang nice lah. Okey, tentang dia punya performance. First kali anda kena tahu yang laptop ni pakai prosesor iPhone, iaitu iPhone 16 Pro. Memang mind blown lah, sebab benda ni agak mustahil berlaku dekat laptop yang guna Windows. Windows sekarang demand tinggi gila weh. Latest Microsoft announce yang the best RAM untuk 2026 adalah 32GB. Benda ni gila kot, sebab RAM sekarang ada krisis kan. Krisis RAM yang harga dia melampau tinggi. Now Microsoft suruh kita upgrade lagi untuk guna dia punya Windows 11. No wonder ramai yang dah cuba Ubuntu, ramai yang cuba Linux untuk gantikan dia punya operating system. Actually, dengan letak prosesor iPhone dekat laptop, sebenarnya Apple nak bagi tahu dekat dunia yang sistem dia, Mac OS ni, sangat-sangat smooth sampai level prosesor phone pun boleh run dengan baik. And yes, memang saya boleh puji bab smoothness. Saya boleh run daily task saya tanpa ada sebarang lagging, laju, dan bukan nak exaggerate, memang susah lah laptop Windows bawah 3000 nak fight user experience laptop ni walaupun dia pakai prosesor iPhone je. Saya ada test dengan 3 game. Yang heavy saya test Cyberpunk, lepas tu ada Dota 2, yang tu saya kira sederhana, dan yang ringan sikit Hades. Untuk Cyberpunk unfortunately memang tak boleh nak main lah, sakit tenat. Kita rendahkan dia punya resolution macam mana pun, bagi saya tenat lah. Untuk Dota 2 boleh main, tapi anda kena tukar dia punya setting kepada lowest. Lepas tu anda boleh set dia punya render quality tu kepada maximum. So dengan cara tu, walaupun animation tu mungkin ada yang kaku, but still anda dapat satu image yang sharp, cantik macam yang saya tunjuk kepada anda. Untuk Dota 2 ni, bila kita boleh main dengan average FPS 40, dan bila berperang ada ketika saya perasan ada lagging lah. So itu untuk Dota 2. Manakala untuk Hades, untuk Hades boleh main lancar, tak ada masalah. Cuma anda nampak teruk ni sebab biasa untuk Hades ni saya main dengan joystick. Tapi untuk MacBook Neo ni, saya just guna dia punya keyboard. Saya tak biasa lagi lah dengan keyboard dan mouse. That's why saya tembak pun tak kena. But apa yang anda kena tahu, dia boleh deliver game juga. So bila orang kata, oh MacBook tak boleh main game, anda boleh nafikan dia lah. Last sekali saya test untuk edit video guna Adobe Premiere. Untuk edit single video 4K memang tak ada masalah. Saya ada buat color grading sikit. Untuk playback dia, saya boleh kata masih lagi smooth walaupun kita kena set ke 1/2. Anda kena tahu, bila saya edit video, playback ni saya akan play dengan speed 2 kali ganda. Laju. Tapi dia boleh deliver job tu dengan bagus kepada kita. Memang boleh dipuji lah. Untuk render video yang panjang dia 15 minit, ada sedikit color grading, ada sedikit edit itu ini, dia ambil masa 25 minit. Good enough untuk sebuah laptop yang harga bawah RM3,000 Malaysia. Overall, saya boleh kata MacBook Neo ni kalahkan hampir 95% laptop Windows yang harga bawah RM3,000 Malaysia. Dia punya performance mantap. Nak guna untuk game pun boleh. Untuk edit video, saya boleh kata smooth lah. Dia kalah dekat laptop yang ada dedicated graphic card ataupun kita panggil laptop gaming. Itu pun kalau kita judge based on gaming lah. Cuma sebelum anda beli Apple MacBook Neo ni, saya beli yang ni harga dia 2899. Saya guna student price, saya dapat beli pada harga 2499. Kalau anda nak beli, saya recommend anda beli 512GB sebab dia punya kapasiti tu besar. Sebab anda kena tahu yang Apple MacBook Neo ni anda tak boleh nak upgrade dah dia punya RAM ke, dia punya storage memang tak boleh. Kalau boleh pun mungkin complicated lah. So anda beli terus yang 512GB plus dia pun ada Touch ID dekat sini, kita boleh guna untuk unlock kita punya laptop. Nanti saya letak link untuk anda beli guna Apple Education Price. Okay. Sebelum anda beli, anda kena maklum satu benda penting, iaitu dia punya operating system totally berbeza dengan apa yang kita selalu guna. Beza jauh ke Mac OS ni? Habis cerah. Untuk orang yang tak pernah guna, saya boleh kata anda akan cultural shock. Anda akan freak out. Anda akan terkejut. Nak cari software tak tahu dekat mana. Nak install software pun cara dia pelik. Nak transfer file pun tak tahu nak letak dekat mana. Layout keyboard berbeza. Dia punya Windows key pun berbeza.
berbeza. Lagi ada software yang paling penting, ada software yang boleh guna dekat Windows tapi tak boleh guna dekat Mac OS, termasuk dengan beberapa driver. Anda bayangkan, anda beli printer, bawa balik ke rumah, kedai tu tak bagi tukar baru. So anda nak install driver dia dekat Mac anda tapi tak boleh disebabkan dia tak support. Untuk games pun bukan, walaupun kita kata yang Apple MacBook ni dah boleh guna untuk main game, tapi tak semua game dia support. Seperti mana yang saya tunjuk kepada anda ni. Dekat Steam bagus, dia dah bagi tahu kepada kita kalau game tu boleh main, kita boleh install. Tapi kalau game tu tak boleh main, dia punya install button ni akan jadi warna hitam. Kita tekanlah banyak kali, memang tak dapat lah. That's why sebelum anda beli Apple MacBook Neo ni, anda bukan kena tanya, oh dia mantap ke, habis cerah, dia okey ke. Yang tu saya garanti kepada anda, seriously awesome gila. Yang anda kena tanya, yang pertama, adakah anda sanggup belajar benda baru? Umur 40 macam saya ni, sanggup ke tak belajar benda baru kan? Yang kedua, anda kena semak dulu orang di sekeliling anda pakai software, yang orang di sekeliling anda, software yang dia guna tu boleh diinstal masuk ke tak ke dalam Apple MacBook. Contohlah, kalau anda belajar dekat universiti tu, software yang lecturer anda guna boleh ke tak install dekat MacBook ni? Atau kalau anda kerja dekat government sector, so software yang digunakan dekat pejabat anda tu boleh support ke tak dekat Apple MacBook ni? Yang tu anda kena check. Kalau dua-dua condition ni bertemu, maka bolehlah anda beli Apple MacBook Neo. Masa Apple announce Apple MacBook Neo ni, Asus punya product manager kata tindakan Apple ni gila lah. And memang betul, saya sahkan memang gila. Kalaulah Apple dia bagi kedai-kedai komputer jual dia punya laptop ni, for sure Asus, Acer, Lenovo, HP kalah teruk lah. But dia punya produk ni hanya dijual dekat Apple Concept Store dan juga dia punya website, menjadikan limited, dia tak accessible sangat untuk orang biasa. Plus sebenarnya kalau dia bagi kedai-kedai komputer jual, itu adalah free marketing kepada mereka lah. Apa-apa pun, itu saja untuk video kali ini. Saya akan buat untuk bantu anda tahu perbezaan antara Windows dengan Mac OS. Saya akan buat video pada masa akan datang. So anda subscribe saya punya channel and tekan butang loceng untuk pastikan anda dapat notification bila saya upload video tu. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah. Jumpa lagi.